1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan tentang tajuk dalam tema 4 nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okey, khususnya bab 16.1 iaitu faktor Perang Dunia Pertama. Faktor Perang Dunia Pertama ya, apa yang cikgu inginkan setelah anda menonton video ini, anda boleh menyatakan sekurang-kurangnya 4 faktor Perang Dunia Pertama. Okey. Seterusnya cikgu akan teruskan dengan pendahuluan. Okey, pendahuluan di mana kita lihat Perang Dunia Pertama berlangsung antara tahun 1914 hingga 1918 dan hanya melibatkan kalangan negara-negara Eropah. Perang Dunia Pertama melibatkan dua pihak iaitu Triple Alliance dan Triple Entente, di mana negara-negara di Asia dan Afrika turut terlibat apabila wilayah di kedua-dua benua tersebut menjadi rebutan negara-negara Eropah untuk dijadikan tanah jajahan. Akhirnya, Pakatan Tiga Kuasa di bawah pimpinan Rusia berjaya menewaskan Perikatan Tiga Kuasa yang diketuai oleh Jerman. Untuk menjurus kepada jawapan, anda perlu meletakkan di akhir pengenalan ayat, iaitu contohnya antara faktor-faktor yang membawa kepada Perang Dunia Pertama ialah, anda boleh pilih ya faktor-faktor ataupun sebab nanti. Cikgu pilih contoh saja iaitu perlumbaan senjata, imperialisme barat, pakatan tentera dan krisis Balkan. Okey, ini adalah peta ya, peta di mana berlakunya Perang Dunia Pertama. Peta yang berwarna kuning, di kawasan kuning ini saja melibatkan negara-negara Eropah yang tertentu. Okey. Baiklah, di sini ada 7 faktor atau sebab Perang Dunia Pertama. Yang pertama, perlumbaan senjata. Yang kedua, imperialisme kuasa-kuasa barat. Yang ketiga, kebangkitan nasionalisme. Yang keempat, pengaruh autokrasi. Kelima, pakatan tentera. Keenam, idea pendidikan. Dan ketujuh, krisis Balkan. Okey, cikgu akan teruskan dengan fakta yang pertama iaitu perlumbaan senjata. Okey, perlumbaan senjata menyebabkan berlakunya persaingan untuk memajukan kelengkapan perang dalam kalangan anggota atau dalam kalangan kuasa-kuasa barat. Perlumbaan ini telah menimbulkan syak wasangka dan perasaan jealous antara satu sama lain, di mana Jerman, kita tengok contohnya, Jerman dan Britain bersaing untuk menunjukkan kekuatan tentera laut mereka. Contoh yang ketara ialah pada tahun 1909, 8 buah kapal Dreadnought Britain telah dibuat. Okey, manakala bagi pihak Perancis dan Rusia pula, mereka meningkatkan kekuasaan tentera darat. Okey, jadi kuasa-kuasa besar ini terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang besar demi meningkatkan kekuasaan masing-masing. Okey, penegasan yang anda perlu buat, kecenderungan barat meningkatkan ketenteraan masing-masing menjadi pemangkin kepada Perang Dunia Pertama. Okey, baiklah. Kita tengok isi yang kedua. Imperialisme kuasa-kuasa barat. Apa dia imperialisme? Anda dah belajar kan? Dasar menjajah sesebuah negara untuk kepentingan tertentu. Okey, kita lihat ya. Di mana revolusi di Britain ya, bermula dengan revolusi di Britain, di mana kuasa-kuasa barat ini berlumba-lumba untuk menguasai tanah jajahan
demi mendapatkan bahan mentah dan pasaran. Jadi kita tengok contoh dia di mana Jerman dan Perancis bertelingkah untuk menguasai Morocco dan hampir berlaku peperangan. Ini menyebabkan Britain bimbang dengan usaha Jerman untuk mendapatkan tanah jajahan di Asia dan juga Afrika. Okey, jadi disebabkan semangat imperialisme ini telah menimbulkan permusuhan dan menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey. Tengok seterusnya. Kebangkitan nasionalisme, di mana semangat nasionalisme yang melampau menimbulkan permusuhan dalam kalangan negara anggota. Orang Jerman, contoh orang Jerman menganggap diri mereka bangsa tuan yang paling berkuasa di dunia. Oleh itu, mereka tidak dapat menerima kebangkitan negara Eropah yang lain, khususnya Perancis. Manakala Perancis pula mempunyai semangat yang mana ingin mendapatkan kembali wilayahnya, iaitu Alsace dan Lorraine yang diserahkan kepada Jerman. Jadi dia dapat bersainglah semangat nasionalisme ni, akhirnya menyebabkan Jerman terpaksa serah ekoran daripada kekalahan perang dengan Perancis Prusia dia terpaksa serah kepada Jerman. Jadi wilayah itu dapatkan kembali, mereka sanggup di mana kita lihat di mana sikap Britain tidak menerima kebangkitan kuasa-kuasa barat yang lain dalam meningkatkan kekuatan tentera, terutama dalam meningkatkan kekuatan tentera. Okey, baiklah. Anda tengok gambar Kaiser Wilhelm II apa yang dia buat. Okey, kemudian pengaruh autokrasi. Okay, di mana anda tengok golongan aristokrat dan elit menerajui Jerman, Rusia dan Austria-Hungary. Mereka menggunakan perang sebagai mengukuhkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Contohnya Maharaja Kaiser Wilhelm II ingin mewujudkan empire Jerman yang berpengaruh di Eropah, sanggup membelanjakan sebahagian besar kekayaan negara untuk kukuhkan sistem pertahanan. Antara usaha yang dibuat oleh baginda ialah bina kapal perang, buat peluru berpandu torpedo, gali terusan KL supaya kapal perang besar boleh berlabuh. Tindakan ini mencurigakan kuasa-kuasa barat, menyebabkan berlakunya perang. Okey, seterusnya Pakatan Tentera. Kemunculan Pakatan Tentera ini menyebabkan kemunculan negara-negara Eropah terbagi kepada dua blok yang bertentangan, berpunca daripada permusuhan Perancis dan Jerman. Contohnya, tahun 1879, Jerman membentuk Pakatan Tentera dengan Austria-Hungary, iaitu Perikatan Berdua, memencilkan Perancis. Tahun 1882, Itali masuk ke Perikatan Berdua dan wujudkan Perikatan Bertiga, Triple Alliance tadi, dengan memberi bantuan ketenteraan jika negara-negara anggota diserang. Tigalah, Itali, Jerman dan juga Austria-Hungary. Manakala pada tahun 1894, Rusia menjalinkan Pakatan Berdua dengan Perancis. Pada tahun 1907, Britain menyertai pakatan tersebut untuk menghadapi ancaman Jerman. Jadi, Pakatan Bertiga. Okey, seterusnya, idea dan pendidikan. Kurikulum pendidikan di Jerman memberi penekanan kepada bahasa Jerman kerana pemimpinnya berpendapat melalui bahasa, sikap mencintai negara dapat diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Persatuan Belia Jerman diasuh supaya mengagungkan peperangan dan ciri-ciri keperwiraan dengan setiap anggota yang mati dalam pertempuran lebih baik dan mulia di sisi masyarakat jika mereka dapat nama-nama mereka dipahat di tugu peringatan. Manakala di Perancis, pendidikan sejarah dilaksanakan pada tahun 1912 mengingatkan rakyat tentang kemungkinan berlaku perang secara tersirat
kerajaan meminta rakyat membuat persiapan sewajarnya. Setiap pelajar dikehendaki mempertahankan Perancis yang dianggap paling cantik dan makmur serta penegara paling adil di dunia. Okey, tengok lagi ya. Dan akhir sekali, krisis Balkan. Peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan isterinya di Sarajevo 29 Jun 1914. Mereka ditembak oleh pemuda Serbia iaitu ahli kongsi gelap Black Hand. Peristiwa menyebabkan kerajaan Austria bertindak menghapuskan kedaulatan Serbia. Tindakan ini mendapat sokongan Jerman. Namun begitu, Rusia yang sekutu dengan Serbia memberi amaran kepada Austria dan bersiap sedia untuk menyerang Austria. Jerman bertindak memberi amaran kepada Rusia supaya berhenti. Rusia enggan menurut saranan Jerman dan menyebabkan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia dan sekutunya. Okey, kesimpulannya. Awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20 menyaksikan kerakusan pemimpin-pemimpin negara tertentu bertindak menguasai antara satu sama lain. Perang Dunia Pertama membawa Jerman, Rusia, Hungary, Perancis, Britain dan lain-lain terlibat dalam perebutan kuasa politik dan kacah peperangan yang membawa bukan sedikit kerugian kepada negara terlibat. Dengan kata lain, abad 20 tidak mengizinkan masyarakat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Persaingan antara kuasa barat dan masalah ekonomi menyumbang kepada Perang Dunia Pertama. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video seterusnya. Peristiwa Perang Dunia Pertama, kesan Perang Dunia Pertama, dari segi politik, kesan Perang Dunia Pertama, dari sudut ekonomi dan sosial. Okey, rujukan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.